إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن أيسارنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا وأولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين Alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur pada Allah. Di pagi ini masih lagi Allah Ta'ala memberi umur kepada kita, sambung lagi umur kita. Tapi banyak mana tak tahulah. Sekat hari ni ke, esok ada lagi ke, tak tahu pun tahu lagi ke kan. Kalau nak banyak seumur kita tu dah. Nak umur banyak, nak umur panjang. Apa nak umur panjang? Tak usah mati belaka dah. Tapi hakikat hidup kita tu kena ikut tu, ada cucuk kita, ada ajal dah. Pagi-pagi ni pun asbahna, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya tak ada nahya wa namut, kita hidup kita mati. Lepas tu suk mana tu? Pada mati wa ilaikan nusyur. Dijumpa Tuhan. Kepada mula tempat kembali. Alhamdulillah ibu. Moleknya ajaran Islam kepada kita. Pagi-pagi kita baca azkar, bukan baca sajalah. Sebaca sebalik azkar, balik zikir tu, ia teran kita. Ia mengingatkan kita sendiri. Teran tua-tua tapi siadai kita alau, mai khau cai, cau Quran, mai khau cai. Tak ada beda mana daripada itu saat ni. Tak apa, boleh pahala tak? Tu tak kena bosak. Tuhan tak buat zalim. Tuhan ni sangat halus, latifun khabir. Rakyat on. Kita harap Tuhan beri pahala kita tak erti pun. Tapi nak nampak jelasnya kita prayut, kita kita boleh pedah daripada zikir kita baca saat ni, jadi tenang jiwa. Ya, kerana
Tu kata azikru ni ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, kita ingat Tuhan ni hati ditenang. Hati ditenang. Nah, kalau kita ingat Tuhan, satunya kita ingat duduk dengan Tuhan. Nah, yang keduanya dalam berasa sendiri ni, nah. Kok tenang tu kampun. Kalimah-kalimah kita kecek saat ni tu. Macam kita baca bangun pagi tu alhamdulillah. Nah, Allahumma ma asbaha bi min ni'mah au bi ahadin min khalqik wa minka wahdak la syarika lak. Ingat kata ya Allah, bahasa segar, boleh nyawa, boleh jalan molek. Nah, boleh makan pada dah ni. Nah, boleh main ngaji dah ni. Allah, nikmat banyak dah pagi ni. Nah, nikmat banyak dah, nak bila tak habis tu. Kalau kena bayar, banyak mana nak bayar ni. Nah, Tuhan ya Allah. Nah, itulah ibu, alhamdulillah. Tapi kita baca tu, hati kita bergerti tu, dia rasa tenang, tersegar gitu. Nah, supaya pakai kayu kena air. Nah. Pakai kena air lagu mana dah. Ada kecuk tu, berkena cirai air, segar mula. Nah, subhanallah. Begitulah hati bila zikrullah. Nah, tapi tak ada zikrullah, Allah. Nah, tak ada kebaikan lah. Dalam dunia ni tak ada kebaikan gapo, walaupun nampak molek tahu mana, kalau tak ada zikrullah. Nah, tak ada ingat Tuhan. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, moleknya kita duduk celah-celah. Nah, alah tak, bukan kata kena kata kau, tapi kita ingat Tuhan kau celah ni. Itu panggil bala-bala susah-susah ni panggil break. Kita bisa ngaji dah break. Nah, ya kita kata derah apa tu. Nah, buka minyak mata. Nah, buka minyak jijak minyak mata kita. Tak je break. Nah, dah. Tuhan mata lu break kita ni. Nah, gila ke dunia ni kat Allah dah. Gila ke dunia, galik dengan dunia. Alhaakum, galiklah kamu la at-takasur ni. Itulah cerita dia panjang kita ni. Nah, ibu, kita alhamdulillah adalah nikmat paling besar sekali, iaitu kita ada Quran. Quran boleh mengingatkan kita, nah, boleh mengajar kita, boleh panggil satu-satunya kitab Allah Taala hantar melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jadi pedoman hidup kita. Nah, banyaknya ajaran daripada Quran ini 30 juzuk muka. Nah, 1000 ayat lebih. 1000 ayat lebih. Kalau kita ada amal berapa puluh ayat, apa ada 10 ayat, 20 ayat. Nah, insya-Allah nak banyaklah dah. Baca seumur dah, tapi faedah dia tu tak boleh. Nah, jaga sikit boleh. Nah, ibu mesti ayat kita baca hari ni, surah kita baca hari ni, iaitu surah At-Tahrim. Kita baca dah 5 ayat baru ni. Kita dah mula hurai sikit dalam 2 ayat. Hari ni kita akan masuk ayat 3 insya-Allah. Nah, tapi huraian daripada ayat 2 tu, maksud ayat daripada ayat 2 tu ada lagi sikit-sikit. Nah, sudah tihuk si pahuk. Mami nak baca dulu sikit ayat dia. Ada ayat 3 ayat kita akan baca hari ni. Ayat 3 sampai 5. Kita baca dah minggu kemarin, tapi tu baca dulu. Untuk ambil keberkatan daripada ayatnya. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة
wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Asa rabbuhu in طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Allah, berkatlah pada bacaan kami, ya Allah, dan pengajian kami ini, ya Allah, dengan ilmu dan iman yang ilmu yang manfaat dan iman yang yakin, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibu, itulah ayat yang kita akan belajar, sama belajar pagi ni. Tuhanlah ajar kita, insya-Allah. Allah ma'alimna, ya Allah. Nah, nak kali kita nak ngaji, kita buka, kita berdoa dulu dengan Tuhan. Nah, minta Tuhan kemudahan. Kalau kita nak ngaji ni, Umi nak kecek ni, Umi bertakut juga. Nah, kita nak kecek hak Tuhan kecek. Ajar hak Tuhan. Nah, masya-Allah, masya-Allah. Surah At-Tahrim kita ngaji dah ni dah. Surah nama At-Tahrim nama dia. At-Tahrim mana apa dah? Mana At-Tahrim? Tahrim mengatakan daripada kalimah haram, mengharamkan. Nah, haram. Nah, mengharamkan. Apa berlaku dalam surah ni? Surah ni berlakunya kira-kira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah dengan isterinya. Dengan isterinya. Minggu mari kita dengar isi Nabi ni ada azwaj, banyak-banyak orang. Nah, banyak-banyak orang. Lepas tu siapa kata ingat nama-nama isteri kita ngaji dah minggu mari? Sok berana. Sok dulu. Isteri Nabi banyak orang. Khasnya kalau campur dengan hudud Mekah tiga, iaitu Khadijah, Saudah, Aisyah. Kemudian lagi tu dicampurnya 11 semua. Nah, 3 di Mekah. Tapi 3 di Mekah tu kalau tak ada campur dengan siapa, nah, hanya Khadijah. Adapun lepas ada Khadijah tu Nabi poligami belaka. Nabi guna sekaligus tu banyak orang. Nah, baik. Isi Nabi ada 11 orang. Dah mati dalam hidup Nabi seorang, Zainab. Nah, binti Zam'ah. Nah, tak silap. Silap Pomi. Nah, Khuzaimah. Tak silap. Nah. Alhamdulillah ibu, itulah isteri Nabi masa Nabi duduk Madinah ni. Nabi main Madinah, isteri Nabi semua guna sekaligus 9 orang. 9 orang. Nah, ya Allah, nampak tak atau kita duduk sama seorang pun dah. Isteri Nabi adalah manusia biasa, cuma dia lebihnya Tuhan pilih mereka jadi isteri Nabi. Jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan yang Tuhan wi. Nah, yang kita nak buat tak boleh sendiri, Tuhan pilih mereka itu saat ni radhiyallahu anhunna. Nah, Allah radhiyallahu anhunna. Jadi isteri Nabi, nah, dunia dan akhirat. Ya, ada 2 cerita. Ada 2 surah yang Nabi diriwayat. Pada Tuhan sendiri royak tentang hal keluarga, ada masalah dalam keluarga Nabi, iaitu dalam surah Ahzab 21 dan surah ini. Nah, dalam 2 surah ni adalah ajar kita tentang bagaimana masalah apa berlakunya tak puas hati di antara isteri-isteri. Nah, dalam keluarga saat ni. Nah, itulah dah. Maka di sini kita tengok ngaji dah pada bila berlaku dah, bila bersedia lah. Nah, biasanya bila banyak orang ni mestilah ada masalahnya dah. Walaupun isteri Nabi. Nah, cuma mereka itu ada masalah, tapi masalah sana boleh ukar dengan iman. Pernah dua takwa. Ukar masalah 2 takwa, takut Tuhan. Nah, dengan iman. Tu buat tu.
Bukan tak ada banyak, bukan tak ada masalah. Bahkan ujian mereka banyak dari kita lagi. Nah, ujian Allah isi Nabi ni. Nah, banyaknya keluar uji dia. Itu biasa tak kita 3 bulan tak makan gapo, makan air dengan utama. Baju-baju sinar, baju baru pun tak ada. Nah, bilik rumah ni sebilik ya. Tak ada bilik tamu, dapur, suku. Bilik 2-3 bilik tidur tu. Jambai suku ke apa tu. Nah, tak ada Rasulullah. Gambar anak-anak isteri Nabi tak ada. Nah, radhiyallahu anhunna. Tapi mereka sabar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mati. Nah, ini siapa nak baca bela-bela, kita tengok baca lah surah Ahzab. Nah, Ahzab. Nah, dalam ayat kat wa may yaqnut. Belum ada sikit. Surah juzuk wa may yaqnut. Nah. Taib. Kalau gitu, maka bila berlakunya, nah, berlaku kita ngaji dah baru kata ada 2 hekkan. Kata setengah tu kata 3 hekkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku dia boleh di timur surah ni kerana ada berlaku cemburu tak puas hati di kalangan isteri Nabi, iaitu besarnya Nabi setelah mengharamkan benda halal, iaitu siapa dia kita kaji ni? Mengharamkan benda halal atas diri dia dengan sumpah. Setelah pada Nabi duduk dengan Maryah Al-Qibtiyah, Nabi kata aku haramkan Maryah atas diriku. Nah, hekkan ni kerana sebabnya kita ngaji dah ni dah royak pula kau. Hekkan kerana Nabi pergi tidur rumah Hafsah. Nah, gilai Hafsah tak ada, Hafsah tak gilai. Nabi ambil Maryah ni mai tidur dengan Hafsah. Nah, bawalah Hafsah kelik. Makalah itu tak puas hati daripada Hafsah radhiyallahu anha. Maka Nabi pun nak pada istirdak dia, nak jadi dia tak saya marah. Nabi kata kerana Nabi kata tak apalah, aku paharai dah diri dia daripada aku. Nah, paharai pada Maryah atas diriku. Tapi menjaga siapa? Rahsia tu Nabi royak tu sebab tu kerana benda tu halal, tapi Nabi kata aku paharai diri dia atas aku ni. Maka benda tu dalam istilah kita, kalaulah berlaku pada orang lain tak apa, tapi ini berlaku pada Rasulullah, maka Tuhan tegur. Nah, kerana Rasulullah buat tu adalah menjadi contoh teladan kepada umat. Dia pun baik yang pada percacat pada umat dia. Nah, lalu Tuhan tegur. Sikit pun Tuhan tegur. Nah, tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turun surah ni, "Wahai Nabi, buat apa mu pahala bagi Tuhan pahala bagi kamu." Nah, kerana nak pocah, nak make keredaan, nak cari keredaan isteri-isterimu. Lagi dah. Tuhan mari tegur Nabi, wallahu ghafurun rahim. Patut kalau Nabi tak kata wallahi tak apa, Nabi sumpah dengan nama Tuhan. Nah, itu panggil dalam hukum Islam kita panggil kifarat yang pada al-yamin. Sumpah dengan nama Tuhan. Wallahi. Nah, tak kira lah. Nah, tapi kita sumpah dengan nama Tuhan ni, benar halal saat ni jadi haram. Nah, jadi haram. Kita tak aji mau kita ni lah. Kita tak sumpah nama Tuhan, kita ni. Wah, berita ni dapat share. Kita kecek lagu tu syirik terus nah kita. Nah. Batu nak sumpah gapo, kita nak jenjan. Sumpah nak sungguh, nak sungguh kata kita nak buat ni. Nak sungguh. Tak usah pun, tak usah sungguh. Lepas tu kita ambil nama Tuhan, pergi sana dengan nama Tuhan. Itu panggil yamin, sumpah. Nah, sumpah. Dan dalam surah Al-Maidah kecek khasnya ni. Surah Al-Maidah. Nah. Maka di situ Allah Taala peluang pada Nabi. Nah, kata bila Nabi pahala tadi dia, nah, satu lagi benda Nabi pahala iaitu katanya riwayat harga apa? Nisa madu. 2 hekkan Nabi pahala tadi dia. Dalam 2 sejarah tu, dalam tafsir. Nah, tapi ada berat sini dalam surah ni kata ada berat alik, kata dengan Hafsah saat ni lah, Maryah saat ni. Tapi berlaku 2 tu. Nah, Nabi bagi makan nisa madu. Nah, lepas tu berlakulah nisa madu mah dia, nisa madu mah rumah mak anak selagi ni. Kita panggil mak anak bahasa kita. Nah, rumah Zainab. Apa acak kena pergi pakai nisa madu tu. Nah, dah. Lalu Hafsah dengan Aisyah ni cemburu, rasa cemburu, tak puas hati. Nabi dak cak waktu sama tu. Nah, lagu pakak buat dia buat terbusuk. Nah, maka dengan buat tu Nabi pun kata busuk ikut tu busuk. Nabi kata tak apalah, aku paharai dah, tak makan dah nisa madu ni. Benar halal tak ni nisa madu?
pun halal. Maka Nabi sumpah dengan nama Allah tak boleh makan tu, maka Allah Ta'ala benar tu kan jadi haram. Haram atas diri Nabi sendiri khasnya, daripada umat kita pun jadi. Pada umat kita jadi ke tak? Benar tu tak jadi. Sebab Tuhan benar tu halal. Ia haram tu kerana haram tu kerana dengan sumpah saat ni lah. Tapi lah kerana benar tu halal, sedia dah halal, maka benar kita tak boleh nak pahala tadi kita, maka kena tukar kelimah kita saat ni. Kena ukar kelimah kita kecek sana. Tokai kamput. Kai kamput sini buat ke mana? Itu panggil tahil lah. Itu dipanggil dalam ayat tengah jedua ni. Bila kita silap kecek lagu tu, kena kai kamput. Kai kamput ni dengan kena ukar jadi halal haram ni. Karena kalau kita duduk gitu, duduk haram, tak boleh makan seumur benda. Duduk pahala tadi kita benda halal sana. Lalu alik sedar kita ada ukar kecek sana ni. Nak ukar kecek sana ni nak jadi halal semula. Maka itu dipanggil kena kifat, kena tahlul. Tahlul. Macam kita tahlul ihram dah. Ada kalau tu haji tahlul ihram, tahlul dah. Kita niat ihram, lepas tu kena kita tahlul. Ada ingat dah tu? Kita bisa dengar tu haji umrah dah. Ni pun tahlul kecek. Tahillah ibaratnya, menghalalkan kecek pada kita saat ni. Pada tahlul yamin. Iaitu dengan alik sedar kita dia ada kena bayar kifarat, kena bayar denda. Denda ni pun Tuhan buat siap dah. Ada dah Tuhan buat pada hukum dalam Islam kita, bila siapa kecek salah, sumpah nama Tuhan, maka dia kena ukar kecek pada dia. Dalam surah Al-Ma'idah, Tuhan buat siap dah. Surah Ma'idah dah. Ya mula-mula dalam surah Al-Ma'idah tu, Allah Subhanahu Wa Taala cara nak tahlul sumpah kita ni, satunya kena ada 3 perkara. 3 perkara iaitu beli hamba. Tasi. Kena tak tu? Tasi. Tino atas pun tak kira. Beli hamba, bukan harga berkambai hamba ni. Kalau nak beli kalau masa dulu pun hamba ni mahal lah, urang dah. Jadi hamba kita ni. Lepas tu dekor dia. Ploy dia, plot hamba. Beli lepas tu plot. Maka mahal lah hamba tu. Zaman dulu pun tak ada duit. Zaman lah ni tak ada hamba sendiri. Tak ada hamba. Tu tak boleh nak buat dah tu dah. Baru tak boleh buat hak satu, kena cari jalan selagi itu wimakeh. Wimakeh kepada orang miskin. 10 orang. Tak kira kalau makan tengah hari ke, makan malam ke, makan pagi ke. 10 orang. Makan kenyang. Dah. Asyik buku kenyang dah. Asyik buku banyak-banyak sikit. Dah. Asyik buku hala sikit dah. Tuak gitu pun tak apa. 10 orang. 10 orang pun ada jugalah tu dah. Habis juga sikit-sikit tu. Tapi hingga sikit pada hamba tak ni. Murah sikit. Tak ada duit juga. Ada, tak ada sungguh. Ada tak apalah. Tak boleh nak buat juga nak beli ke hamba ni. Nak beli nasi ikut orang jamu, 10 orang miskin. Tapi kena syarat kena miskin. Miskin. Mana tahu orang kunjak-cun. Dah. Tak ada kuasa juga nak beli hamba, nak beli jamu nasi pada orang miskin. Maka beli baju. Beli baju 10 orang miskin ke? 10 orang. Pakai ye. Kat sarung ke, baju ke. Untuk 10 orang miskin juga. Ni tiga apa dah? Kena apa? 3 golongan, 3 syarat ni. 1, 2, 3. Mereka hamba atau wimakeh atau maka setelah semua 3 ada nak buat tak boleh, tak kuasa. Kita tahulah di sendiri tu dah. Orang Islam tak nipu dah. Nak tipu siapa, kalau dia boleh buat, dia kena buat lah. Macam nak beli hamba, kita nampak jelas-jelas ni dalam 3 saat ni. Gapo payah sekali beli hamba. Mereka hamba tu rasa payah sikit dah. Tak boleh dah ni. Tapi we makan pula orang miskin. Dah. Dia beli nasi kedai ayah lalu dah. Boleh 10 orang, 2 buku seorang. Misalnya dah. Misalnya boleh kalau nak buat lagu tu pun boleh. Nak jamu sendiri pun boleh. Untuk 10 orang miskin. Boleh kalau buat tu boleh. Buat hak tu dulu. Tapi setelah tak ada duit sungguh, tak ada kuasa sungguhnya, buat yang kedua ni. Pun tak boleh nak buat juga yang ketiga ni. We pakai ye.
pakai ya ni kadang-kadang kita pakai ya kita dah pun tak apa. Nah, baru-baru ni boleh pakai 10 orang juga. Nah, masya-Allah Islam kita ni dah. Setelah tiga cara tak nak awak tak boleh, lemah juga nak awak, barulah tahallul dengan yang keempat ni iaitu puasa 3 hari. Puasa 3 hari dengan niat kata nak bayar kifarat yamin. Niat nak bayar kifarat yamin. Saja ku puasa sehari kifarat yamin. Nah, kifarat yamin kerana Allah Taala. Nah, niatlah gitu. Nah, ia kerana puasa ni ya Allah ni nak puasa bila? Nah, puasa bila tu ya tak niat. Nah, jangan dia puasa ya bulan Ramadan ya dah. Ya wajib dah ni puasa ni. Nah, kalau tak puasa selama tak puasa kita dosa dengan Tuhan. Nah, hak benda besarnya benda kita awak tak nak awak makan tak boleh, nak guna tak boleh. Nah, dah. Kalau ni bangun kifarat dengan Mariah dan macam Nabi dia supaya tak Mariah, dia nak guna tak boleh Mariah. Nah, dah. Imam Syafi'i kata tak tak boleh kifarat yamin, kena wajib buatnya ya dengan orang perempuan dengan isteri ya. Kalau mazhab lain tu dia kata semua. Nah, bila kita kecek dengan nama Tuhan, tak usah buat atau tak usah makan, tak usah pakai atau dengan nama Tuhan. Contohnya tak usah bawa kereta apabila wallahi tak usah bawa kereta tak mau hidup. Mi takut dah duduk di Syria malah. Mi lucu mulut takut dah. Wallahi supaya nama Tuhan cincang kita. Wallahi tak usah belajar kereta apabila dah. Hafalan tak akan lagi belajar kok ada. Kifarat yamin dah, kena kifarat yamin lah dah. Allahu Akbar. Subhanallah. Itulah ibu. Nah, tu baru kifarat puasa. Setelah lemah 3 tu. Nah, tam medah samjang nah. Kendang songsan juga tapi kena songsan dulu. Nah, hak tu tak lewat, hak dulu. Bila hak tak lewat, hak tengah, hak akhir. Nah, setelah 3 tu tak lewat belakang, barulah kena puasa. Tahillah dengan puasa. Nah, tahallul dengan puasa 3 hari. 3 hari ni kena turut-turut ke? Kau kena boleh sengit-sengit. Semua mazhab jamhur kata malatnya turut-turut. Nah, malat turut-turut. Nah, subhanallah, insya-Allah. Itulah tangok kita dah. Tapi ada juga pendapat kata memadai dengan kita buat benda saat ni. Dia panggil tahallul juga. Dah. Dia panggil tahallul juga. Ukal yang supaya kifarat yamin juga itu benda kita kata macam satu masa Abu Bakar dalam surah Nur. Kita ngaji surah Nur. Siapa ngaji dalam surah Nur? Bila Siti Aisyah kena tuduh kata Aisyah curang dengan seorang sahabat tu, nah, kena fitnah fok Yahudi fok munafik dek kecil lepas berita tu. Siapa ada satu orang Mastah ni seorang lelaki yang waris kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar duk sara seumur dia, duk tolong seumur dia. Tiba-tiba bila satu berlakunya fitnah pada Siti Aisyah, Mastah turut capo juga. Kecek juga Aisyah dia. Nah, lalu menyebabkan tak puas hati Abu Bakar, tak puas hati. Wallahi aku tak usah tolong dah dia. Nah, tak usah bantu dah dia. Tak usah buat gapo dah dia. Dia super dengan nama Allah. Nah, padahal benar tu malak dak tolong orang miskin saat ni. Nah, kau dia malak sekali dah. Kita tolong orang miskin ni. Apalah kerana sakit hati doa tu nah, sakit hati dengan salah mulut kerana tapi salah dengan nama Tuhan ni, aku lalu itulah nah, dia kena bayar kifarat yamin dia. Katanya kifarat yamin juga salah satu daripadanya benda kita tak usah saat ni gapo, nah kita buat lalu dah. Nah, kita ukar kalau itu dipanggil kifarat yamin juga. Nah, kifarat juga. Nah, alhamdulillah itulah nampak jelas tu dah. Itu ayat ini Tuhan sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala, huwal alimul hakim. Undang-undang ni bot long tot bagi orang baik kecek silap kecek dengan sebab nama Tuhan ni, dengan nama Tuhan sendiri. Kapan apa jadi muka Tuhan sangat tahu. Nah, Tuhan sangat bijak. Nah, sangat bijak sana ni Allah. Islam kita ni itulah agama kita. Tuhan sendiri mai ajar kita, tunjuk ajar kita. Nah, batu kita ngaji sok modal talak Islam kita ni tak ada kena mikir banyak. Tak ada kena buat sendiri undang-undang rata manung ke apa tu. Sebab
tua Allah diri dah main raja kita. Nah, cuma ambil tahu ya, ambil belajar. Kalau bosan tak usah ngaji, tak usah tahu. Tak usah ngaji nah dah. Kalau nak ngaji pun ngaji ambil kitab mana tak tahu. Nah. Tak ada apalah ngaji kitab mana tu. Tapi ambil berpandu kepada kitab asli dulu. Nah, pada kitab Al-Quran dulu. Nah. Ni bila ngaji kitab lain, tak serupa dengan Quran, Quran disalah. Tak. Nampak kita tak lah ni. Nah, siapa kita besar dengan kitab lain tu, jadi berasa kata kitab lain tu lebih betul daripada Quran. La ilaha illallah. Main duk pertikaikan hak Quran duk kecek. Nah, kitab lain kata, oh, siapa buat kitab lain? Walaupun kitab agama nampak banyak hari ni. Banyak dah. Dah. Alhamdulillah itu satu panha yang kita jadi lah ni. Panha jugalah. Ada jugalah banyak. Nah, orang kita duk ngaji tak mula-mula Islam kita ni mula ngaji kitab lain, tak ngaji ilmu daripada kitab Al-Quran dah. Wallahu a'lam. Nah. Ada nak cari tu. Ya. Habis kat tu dah. Mana kata qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Habis kat tu dah. Nah, bila silap kita kecek mula dengan nama Tuhan, nah apa dah? Kita kena pahala kifarat yamin sat ni. Nah, dengan bayar kifarat, bayar kifarat panggil. Nah, bayar kifarat tu dengan 2-3 kali sat ni. Nah, dah sama dah beli hamba merdeka, kalau tak lewat, we makan naik kepada orang miskin 10 orang. Nah, kata jang. We makan naik, we pakai ye dulu. Pakai ye dulu. Dah pakai ye kepada 10 orang mas. Bo tak boleh buat situ kita lemah, tak boleh nak buat sudah. Tak boleh buat dah. Mai ni tang oleh kena nak pergi kena guna duit, kena guna gapo. Nah, maka tindi tisut untuk kali hak terakhir lah puasa 3 hari. Dah sama ada berturut-turut atau singgah-singgah. Tapi malah banyak jumhurnya kata berturut-turut. Nah, dah 3 hari turut-turut. Saja aku puasa sehari kifarat yamin. Nah, lillahi ta'ala. Saja aku puasa kifarat yamin sehari lillahi ta'ala. Boleh berlaku. Nah. Yang penting kita niat tak aku puasa ke apa ni? Puasa nak bayar kifarat. Nah, tak ada ke apa lah. Nah. Ya. Ya. Kalau tak apa, selamat. Nah. Kalau itu, ambil kita hubungan kita lah dah. Hak besarnya Nabi saat ni setelah Nabi kifarat Nabi supah dengan tasir pada Maria tak minum air pada minum madu. Nabi pesan tahu rahsia, simpan rahsia kepada isteri dia saat ni, sama ada isteri Hafsah atau Aisyah dalam cerita ni nah. Tapi setelah Nabi tu pada rumah Hafsah, kata Hafsah ketuk pintu Aisyah. Royak selalu dah ke Aisyah. Kata tak berlaku gapo saat ni antara dalam rumah dia saat ni. Nah, Nabi pesan lagi kata yang royak. Yang royak siapa? Nah. Hafsah royak kepada Aisyah. Nah, begitu juga Aisyah pun royak ke Hafsah. Benda Nabi pada tadi dia ada madu saat ni. Nah, jadi pakat royak. Sedangkan Nabi pesan dah ni. Nah, Nabi pesan jangan royak siapa. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Nah, kampuk Rasulullah ni bukan kampuk manusia biasa, bukan suami tamadad. Nah, suami mereka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kecek, setiap perbuatan yang di hadis jadi sunnah pada umatnya. Nah, maka dengan kecek pasal ni, nah, setelah itu, nah, maka Allah Subhanahu wa taala perbuatan isteri Nabi dua saat ni, wa id asarran nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha. Ingatlah ketika Nabi beritahu suatu perkara secara rahsia. Beritahu tak? Nah, rahsia kata kepada salah seorang dari isterinya, dan ku Hafsah, ku Aisyah ku, dan dua orang tu, qamlab asarra. Hakik pun qamlab, jangan royak siapa. Yang royak siapa ni ke main mikrai. Nah. Tak boleh royak siapa, Aisyah sekalipun, Hafsah sekalipun. Nah, ya dua orang ni dekat-dekat. Ya baik waktu. Nah. Ya dalam keluarga Nabi, dalam isteri Nabi tu kata ada voting. Dua voting buat dia sebelah orang tu. Nah, le Aisyah ni Khadijah, Aisyah ni saudah apa ni?
Hafsah, Saudah, apa ni, tim dah. Lepas tu tim lagi tu Zainab. Jadi dua tim tu. Maka duk cindi-cindi ada sifat tu dah. Allah alam radhiyallahu anhu. Nah, tapi tak siapa mau kita lah, jangan nampak seperti kita duk lah. Nah, dah. Ia ada dua tim, bagi dua tim. Nah, dengan keadaan ini adalah Nabi tak puas hati, Nabi dia susah hati dengan sikap isteri-isteri saat ni. Maka rahsia saat ni, Nabi besar rahsia pada Hafsah atas Aisyah. Maka saya royak. Dah tak ada saya bahasa apa lagi ni. Baru saya Aisyah dengan Hafsah ya, tak ada pilihan yang tahu ni lah. Tapi Hafsah pun besar kata kalau koyak kau jangan royak siapa. Ya pada ya sedia dah kita koyak kau umumnya ni. Nah, ada siapa ni ni. Jangan royak siapa. Pahak ni pergi royak pula kalau kita dah. Itu aku royak kau umumnya ni. Aku tak jangan royak siapa. Dia pun dah. Dua orang dah, tiga orang dah. Pahak ni meroyak. Jadi stay kampung kok. Allah, buat rahsia ni jadi pecah. Orang tu kata pecah dalam perut, jangan pecah mulut. Kalau pecah mulut bila akan pecah dah. Tak boleh tahu dah. Biar pecah dalam perut, jangan pecah di mulut. Lebih lagi rahsia dengan kau melak hai kap paraya, kap pujing lah, dengan perempuan ni sangat-sangat kena jaga nak balik lelaki. Kalau ada rahsia-rahsia bahaya-bahaya, jangan sama sekali royak kepada isteri pun. Ya, kerana ini contoh satu contoh pada kita kata dalam Quran ni. Panggil mai perakan. Kalau dah berlaku pada isteri keluarga Nabi, kita bukan hok imam kurang dah ni gak weh. Lagi harap mana. Lepas tu lah kalau contoh-contoh baik kecek, baik mulut banyak ni dalam agama dia ambil contoh ke perempuan. Auzubillah min zalik. Bukan semua, tapi perempuan lebih lebih jadi daripada orang lelaki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa id asarran nabi, dan ingatlah ketika Nabi tahu pada berahsia kepada salah seorang dari isterinya, ila ba'd azwajihi, kemudian apabila isterinya itu menceritakan rahsia tersebut pada seorang madunya, isteri dia, Nabi tak royak, dia pergi royak. Hafsah royak Aisyah royak kepada Hafsah. Tu dah. Lalu dan Allah menyatakan, Allah Ta'ala turun ayat royak ke Nabi, kata dia matu royak dah, buku rahsia dah. Dah. Falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi. Allah telah menzahirkan nampak royak ke Nabi, kata isteri dia buku rahsia. Isteri dia buku rahsia Nabi royak saat ni. Subhanallah, mana atas rahsia ni amanah. Amanah. Lebih lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita suami kita bukan Nabi, bukan gapo. Kita nampak juga kalau suami kita orang punam, orang gapo, rahsia rahsia gapo, kita jadi bini punam orang ni kena jaga benar dah perangai tu. Dan Allah menyatakan, Allah nampak pada royak ke Nabi atau pembukaan rahsia saat ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun wa a'rada, Nabi jumpa arrafa ba'dahu wa a'rada am ba'd. Nabi royak, kita tanya Aisyah, kita tanya Hafsah. Kita tanya Hafsah, kata kita tanya Hafsah, tanya Aisyah. Royaklah. Royak kata berlakunya gini hak besar tu. Nabi besar tu apa pergi royak pula. Nabi tahu dah. Lalu Hafsah tu Nabi tanya dia, Nabi royak kata Nabi tahu apa pergi royak Nabi rahsia sana. Falamma nabba'aha bihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menerangkan kepada yang sebahagian dari rahsia yang telah dibukanya, Nabi royak sebahagiannya. Nabi tak royak dah iya banyak kecek dak. Itu walaupun berlaku tu banyak ceritanya, tapi Nabi tak ada medai put rakyat. Benar Aisyah buat tu, benar Hafsah buat saat ni. Ini salah satu panggil perangai orang mulia, perangai fudala. Orang mulia ni, orang bonlek ni, dia tak kecek banyak. Tak kecek banyak. Raya betul penting ya. Dia panggil mongkam apai. Hak ni kita kena guna kat dalam ikan ni.
Wak tak tahu gitu ya. Nah, terkutik rahsia banyak sangatlah kita ni. Bila-bila masa, nah, berlaku dah adik mana tu royak. Nah, padahal nak baik kita boleh dah. Nah, kaca royak, kaca bilanya mana pun baik kita boleh dah. Nah, batu kita mongkam katik panggil apai-apai. Ada apai katik bahkan dalam keluarga kita sendiri ni, dalam hidup keluarga, hidup panggil suami isteri ni. Nah, duk kita bila abang gitu, abang gini. Dah. Abang kecek gitu, abang kecek gini, janji gitu, janji gini. Macam-macam dah. Kalau kita oleh isteri pun, kita benarnya kita orang isteri ni orang atas banyak maaf kita. Nah, kalau tu perangai kita baktilah tu hari satu rahsia kita ngaji surah At-Talaq. Dengan mulut banyak kita ni perangai laiyat. Perangai karik ni. Nah. Tapi perempuan ni kalau tak ada iman karik banyak kita ni. Nah. Tapi dok buat tak karik mana tu. Nah, kerana kita dikontrol oleh iman tu, iman mari duduk jaga kita dah. Nah, alhamdulillah. Terus tengok orang tu Allah dah. Suami dia boleh duduk dengan isteri dia lagu tu. Kecek banyak, bahaya kecek, bahaya gimah jira, bahaya kecek banyak. Nah. Malu bercakap kat orang kapal tu. Tapi apai. Nah, apai. Duk dengan apai banyak. Patutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi terkalalah pada suruh maaf kepada lelaki perempuan ni, suami maaf kepada isteri 70 kali sehari. Nah. 70 ครั้ง ต่อ วัน Nah. 70 ครั้ง ni sebanyak lagi tu dah. Hendaklah maaf pada isteri 70 kali sehari. Nah, Allah kita nah. Pak kita tu tak ada perangai tu lagu tu. Ya ada tu, tak ada kita, ya ada orang lain. Nah. Alhamdulillah kita tak ada perangai pelik-pelik tu. Kerana Tuhan dah selamat kita dengan perangai-perangai tak molek saat ni dah. Tapi goleknya tabiat tamacat. Nah, perempuan yang tak ada iman, tak ada ilmu, gitulah jadinya. Nah, banyak nak cerita habis dah. Falamma nabba'a bihi. Nabi royak kata, Nabi tahu dah rahsia Nabi besar ni, dia membuka rahsia dah. Lalu itulah bila Nabi royak gitu, Hafsah ni kata kan tak? Hafsah dengan Aisyah ni, dia tanya Nabi kelik. Falamma nabba'aha bihi qalat. Aisyah tanya Nabi kelik. Man amba'aka hadha? Man amba'aka hadha? Tanya Nabi kelik. Siapa royak ke Nabi ni? Dah. Hafsah nak marah Aisyah lah. Muka Aisyah sore je royak. Apa sedih jangan royak siapa? Jangan royak Nabi. Royak Nabi juga. Tu rahsia. Nah. Lalu nak marah Aisyah dah. Nah, subhanallah. Nah, siapa royak ke Nabi ni atau aku royak ke dia, aku royak buku rahsia. Kita lagu tu kan, siapa royak apa? Aku rahsia dah ni. Nah, nak marah orang pula. Dah silah salah kita dah tu. Nah, salah dia, salah kita ke salah demo royak ni. Kita tak lekat rahsia dah. Nah, Allah subhanallah, baikilah perangai kami Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Banyaknya kita ngah mulut so ni. Nah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith, wa aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Doa ni mulai al-azkar dah. Doa baiki perangai panggil. Doa minta Tuhan baiki perangai kita. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Tuhan yang hidup, wahai Tuhan yang mengatur makhluk. Bi rahmatika, dengan rahmat kasih sayang kasih belahmu lah. Aku minta tolong ya Allah. Wa aslih li, membaikilah. Jadi baiki aku ni. Jadi soalan aku ni. Keadaan aku semua ni. Nah, jadi molek keadaan diriku ni. Nah, sya'ni kullah. Keadaan diriku semua, tak kira perangai aku, gaponya. Nah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kamu biar diriku pada nafsuku wala sekelip mata. Ya nafsu, dia adik kita, dia tak ada iman nafsu tak? Kita ngaji dah kata kita ni iman. Nah, dalam kita ada nafsu, ammara, nafsu ammaratun bisu. Nah, nafsu molek-molek tak apalah. Nah, nafsu ammaratun bisu tu nafsu sentiasa suruh benda jahat. Dah. Gapo lagi sekat, lagi pokok kita pangkan nafsu jahat dalam kita ni. Nafsu dia sangat syaitan tengah jihad. Nafsu ni dia cacung syaitan masuk dalam hati kita. Nah, nafsu jahat ni ia sangat syaitan. Syaitan duduk luar, nafsu duduk dalam. Nah, ia ruam dua ni boleh. Nah, tapi kita boleh dia tak kena hirat syaitan mana ni. InsyaAllah harap gitulah. Mana-mana sikit-sikit lah tak kena hiratnya. Sampai banyak kena hirat semua. Nah. Kerana kita nafsu kita saat ni kita ada kontrol nafsu. Nah, kontrol nafsu kita. Ya Hayyu ya Qayyum.
birahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi. Jangan kamu biar diriku pada nafsuku tarfata ainin, walaupun sekelip mata. Dah nafsu kita sentiasa nak suruh kita benar buat jahat. Nah, kalau tak ada iman, lepas tu kena pisah adalah hati kita iman. Iman tu duk belawai, giduk kontrol, giduk kuatkum nafsu jahat tu, arum kilik jahat-jahat sat ni. Nah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, Allahu akbar. Nampaknya ada dekat ayat ni juga kita gini dah. Tak apalah dah. Man amba'aka hadza? Aisyah tanya, bernabi ayat dia kata Nabi tahu dah, kata Aisyah buka rahsia atau Hafsah buka rahsia. Isteri dia saat ni tanya Nabi, siapa ayat ke Nabi? Kata buka rahsia tu nah, kata ke ayat dia tu. Pas Nabi ayat kan? Kalau kita royak atau kalau Hafsah, Aisyah royak. Nah, kalau Aisyah, Hafsah royak Nabi lah. Yang dua reti pakat jaga rahsia lah ke. Tapi Nabi jawab kata qala nabba'ani al-alimul khabir. Qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab kata nabba'ani, nah, memberitahu kepada aku. Nah, yang memberitahu pada aku ialah Allah al-alim al-khabir, Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang mengetahui secara yang amat mendalam, amat mengetahui lagi amat dalam pengetahuannya. Allah, kita Tuhan dengan Nabi seumur. Nah, kita berdoa dengan Tuhan seumur, Tuhan dengan kita juga seumur, tapi kita tak ada dengan Tuhan. Nah, waktu bala ada gapo pia kita segar, kita sakit, Tuhan dengan kita seumur. Nah, kita tak khabar, kita pergi jauh pada Tuhan. Nah, uzkuruni azkurkum ushkuruli wala takfurun. Nah, Tuhan katakan dalam ayat puasa tu. Nah, ingat gapo ada tu? Ud'uni astajib lakum. Gapo ayat puasa tu kita Tuhan kata, siapa ada gapo, oh ya, ud'uni. Nah, panggil aku ni, doa aku ni. Nah, panggil aku. Pakai sehari kita panggil dak. Kau sakit tu panggil dia dulu. Kau sakit kepala, sakit demam, panggil siapa dulu? Ingat siapa dulu? Dah. Ingat Tuhan, kau ingat siapa dulu? Ubat mana? Molek-molek. Nah. Bukan kata bapak sakit tu, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Nah, bismillah. Gosok dengan ubat ni dulu. Gosok dengan nama Tuhan dulu. Nah, dah. Hanisa ni dah. Kita nampak atau kita peramal tu dah. Kita dengan Tuhan kita boleh dapat ilmu daripada sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi pun isteri Nabi, keluarga Nabi sentiasa duduk dengan Allah. Tapi mari klik-klik kita lah sah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, nabba'ani al-alimul khabir. Allah Tuhan al-alim, maha mengetahui. Tuhan tahu kita rahsia tahu mana pun. Nah, Tuhan tahu. Munduk seorang, Tuhan yang kedua. Munduk dua, Tuhan yang ketiga. Nah, Tuhan tahu lebih dalam dunia ni. Nah, kok ni supaya masuk dalam hati kita ni. Rasa duk ngaji orang ngajah dia pun. Nah, payah nak masuk iman ni. Nak atau kita bersama Allah seumur. Allah bersama kita seumur, dengan kita seumur pergi mana-mana pun. Dah. Tidur bangun gigok tu gigok ni, Tuhan dak nampak kita. Tuhan dak tengok kita. Tuhan tahu hal kita. Nah, kalau kita duk di kalu lah kita dah. Jadi kalu. Nah, sekiranya kita duduk lagu tu saat ni, nah, maka banyak benar kita boleh baiki perangai kita. Nah, ya kita jadi tak jujur tu kerana ya hilang ni. Ya clean tak ada kita dengan Tuhan tu. Nah, hilang clean. Nah, subhanallah. Biasa buat contoh kata kita ni, nah, kalau kita kecek dengan manusia ke, kecek terosak. Nah, kecek berada berapa? Lah, senyap balik ni. Lah, ni senyap. Kita tengok, lah, baik tak ada. Keleng tak ada. Nah, kita pun berhenti lah. Nah, tahu dah kecek sore. Nah, wah, banyak mana kita kecek sore dengan Tuhan. Tuhan bukan tak dengar, Tuhan tahu. Tapi kita ni berkeleng. Tahu atau kecek gapo. Lepas tu hari ni baik kita, insyaAllah. Jadi kita tu we ada clean, we ada bateri kita kecek dengan Tuhan tu. Hak tu kena faham. We hati tu hidup. Nah, hati tu hidup, insya-Allah. Nah, kena payahlah. Nah, bukan umi juga kecek sini pun bukan kata sempurna dah. Cuma duk payah. Payah pemati kita ni. Sebab selagi syaitan dah panggil kerja kita ni,
Nah, parakit kita nak jadi hamba yang berjuru ni kena tosu. Songkram. Nah, tak ada habis-habis songkram, kita kena buat songkram dengan dia tu dah. Tak tolong, besarnya tak tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itulah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kepada isteri dia, Tuhan Al-Alim Maha mengetahui, yang sangat mengetahui secara mendalam, royak kat aku dia. Isteri dia pun senyap lah. Nah, tak kata apa dah lah. Tadi nak marah dah. Dah, rasa nak marah dah, nak marah pada dia, royak ke Nabi dah. Ya tu ya, aku royak dia tu dah kalau kita dah. Allahu Akbar. Mana kata dah royak belum ada ni ayat supoh. Kecil supoh tahrim. Nah, pun besar dah. Panah Nabi hidup pahala Tuhan pahala ni. Nah, Nabi sendiri Tuhan tegur tu. Apatah lagi kita hari ni. Nah, kita orang tak ada engkah pun. Nah, pandai-pandai nak pergi beki hukum lah Islam Tuhan ni. Nah, subhanallah. Nah, subhanallah. Sebab tu kita nak beringat benar. Nah, tapi nampaknya hak situ besar dah. Nah, tapi rahsia besar lagi sini ialah panha suami isteri yang buka bocor rahsia. Bocor rahsia dalam Islam kita ambil berat. Nah, lebih lagi balik isteri yang masuk dalam nak menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang Nabi tu hai komjat lambat pada Nabi. Nah, tukjai. Subhanallah, siapa sedih saat ni? Manusia biasa ke? Manusia biasa, Rasulullah ni manusia biasa, tapi dia adalah Rasulullah, kekasih Allah. Nah, maka bila susah Nabi, nah, walaupun isteri Nabi, Tuhan tak masuk dalam tu. Matara bocor rahsia ni panha ajar lah ayat ni. Lepas pada Tuhan kecil hati hari ni, Tuhan make panha bocor rahsia di antara kita muslimah ni dan perempuan ni kena jaga benar. Insya-Allah kita beriman ni bukan mulut itik panggil. Nah, dah. Kita beriman kena jaga benar mulut. Nah, dah. Setiap kecek kampung kita ni wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wallahi payah juga tu dah. Payah mesti payah. Nah, kadang-kadang kita nak marah. Pergi kita kasih doa pun jadi tak kena kat kecek. Kita nak marah doa pun jadi kecek salah juga. Nah, waktu kena dok imanlah Tuhanlah tolong kita dah. Tuhan tolong kita. Baik akhlak apa maksudnya akhlak kecek pen ni lah. Setara isteri Nabi ni Tuhan mai tegur. Nah, Tuhan baik perangan ni. Pada kita sebagai contoh lah pada kita umat sebagai umat ni. Nah, insya-Allah ambil ayat ni kita mai pakatan kita nah. Allahu Akbar. Lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala royak. Nah, Tuhan mari ukapan hal lagi masalahnya. Nah, silap besar. Nah, itu kesilapan si Nabi sana ialah buku rahsia. Nah, buku rahsia bocor rahsia Nabi pesan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun nah, mai waina adalah. Nah, walaupun isi Nabi, nah Nabi kasih tak mana pun, baik tak mana pun, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala panggil pedoman, tunjuk ajar. Nah, tunjuk ajar in tatuba ilallah tatuba jazakillah. In tatuba taubat. Nah, mari jika kamu berdua bertaubat pada Allah, mari kamput dalam panggil dua orang, cok-cok dua orang. Islam Nabi tu ramai dah. Sampai tu hikah dalam surah atas hari ni, kalau berlaku sungguhnya hikah tu dua orang ya. Nah, dah. Enta tuba jika kamu berdua bertaubat pada Allah. Ni tu hawi enam cara nah atas kesilapan isteri Nabi saat ni. Dan isteri Nabi ni berlakunya dua orang dah, dua orang. Siapa dia dua orang ni? Kita baca dah sejarah, baca tafsir tu dia kata itulah isteri Hafsah dengan Aisyah. Nah, walaupun hikah ni Nabi baca belaka pada isteri dia. Nah, baca belaka pada isteri dia. Nah, jika kamu berdua taubat pada Allah isteri-isteri Nabi, maka itulah sewajibnya. Nah, maka itulah hak wajibnya, hak moleknya. Nah, kena taubatlah. Kita dosa lah dah. Tak nampak jahat mana kita kata sangat dah. Ada orang tahu mana hari, tak ada runda mana tak kata tu. Tapi silap kan? Silap besarnya. Nah, kerana kita Rasulullah wirahsia tu. Nah, Rasulullah wirahsia saat ni. Nah, dia siapa saja pun kita kena ingat dah kalau jaga rahsia amanah. Kita kena amanah dah. Kena amanah ni besar dah. Kena amanah ni munafik nah. Nah, bila orang amanah ke dia kena. Nah, bila kecek dia bohong, tanda munafik.
Nah, bila kecek dia bohong, bila dia janji dia silap janji, bila amanah dia khianat. Janji ni kita suruh jaga rahsia ni, janji tak? Amanah, dah. Amanah. Nah, maka bila kita khianat amanah situ, bukan beriman dah lah. Iman tu, nah. Iman punah dah tu, iman kurang dah tu. Nah, kena taubat dah, dosa. Nah, kita Allah di dunia Allah ni, benar kita dok ni halal, jadi halal cerak, benda haram cerak dia halal. Nah, pakai jual, batu buah halal tegak dah. Tak kira dah, Tuhan Rabbul Alamin ayat taharan pun kita dah halal, dah orang latah halal. Nah, tergamuk jual, tergamuk buat, tergamuk makan, tergamuk secara terus-terus. Nak takutnya zalim banyak kita dok ni. Nah, banyak kita dok zalim ni. Apa nak jadi 10 tahun lagi? Oh, lamanya minta 10 tahun lah. Nah, benar jahat hari ni jadi bagi betul dah. Apa nak jadi? Mikir anak-anak cucu kita lepas lagi. Nah, kerana manusia penuh dengan zalim. Nah, zalim. Nah, patut tak ada nak taubat. Wak semata. Ada rasa siecai. Taubat mana siecai. Sesat di atas perbuatan salah saat ni. Nah, dah. Ya Allah. In tatuba, jika kamu berdua taubat pada Allah ya isteri-isteri Nabi, maka itulah sewajibnya. Ni Nabi besar siapa ni taubat ni? Isteri Nabi. Nah, faqad sagat qulubukuma. Kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan Nabi. Salah mana? Dia buat gitu tu tadi. Nah. Sagat qulub. Nah, sebabnya salah betul. Hati duk niat nak menyusah Nabi. Nah, sebab haikan saya makan di sama ada tu dah. Jadi wak cuma buat pen Nabi busuk dah sampai Nabi tu terpaksa kena royak salah kena kajak dah apa aku tak usah makan dah aku pahara di kena sama ada. Padahal benar-benar molek. Nah, jadi menyusah Nabi. Betul kata Allah Subhanahu Wa Taala ayat faqad sagat qulubukuma. Nah, hatimu duk condong duk condong nak susah Nabi lah gitu tu. Pak kita dah benar dalam keluarga kita. Nah, auzubillah min zalik. Astagfirullah. Ada dosa dah. Insya-Allah tengok contoh Nabi ni dah. Taubat. Tuhan nak nasu taubat lah. Nah, isi Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhun. Nah, kalau mu taubat, nah, maka dah jika kamu bertaubat ada Allah, nah, taubat. Nah, bakal tak taubat? Oh, tak ada lah lagu tu, tapi Tuhan ajar dia. Wa in tadhharu alaih. Nah, hanya Tuhan taubat. Dan jika kamu berdua bertolong bantu, nah, untuk melakukan sesuatu menyusahkannya, tak sih abang nak buat lagi. Tazahara ni muzaharat. Muzaharat tempat tuang totan. Dah. Buat lagi perangai totan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kerana berlakulah Nabi sallallahu alaihi wasallam isteri Nabi ni dah apatah lagi dia duk cemburu sama sendiri tu dah. Ada berlaku hikmah tu. Apa pula dia perangai orang Madinah, perangai orang perempuan Madinah dengan Mekah ni tak serupa. Fak Muhajirin dengan Fak Ansar ni. Nah, bila berlaku ayat ni Umar sibuk benar. Nah, Umar sibuk gaduh dia bertahu kata berlaku hikmah lagi ni. Maksudnya pandai cerita hadisnya kata Umar pergi jumpa Hafsah. Nah, Hafsah kata jangan duk lawai lah Nabi kecek tu. Nah, jangan duk jawab mulut dengan Nabi kecek tu. Nah, moga satunya Aisyah Hafsah kata ke Nabi dah. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gilaku gilaku mai duk aku ke apa. Ada banyak kecek Hafsah. Nah. Jadi Umar tegur dah dia. Nah. Satu adalah hadis dalam maksud hadis. Nah. Kemudian Umar tegur Nabi, isteri Nabi Hafsah sendiri. Hafsah kenal dengan Umar. Anak tina dia. Nah, anak Umar. Nah. Dia tegur Aisyah royak kalah. Nah. Wa in tazahara alaih. Ni tengok dah. Tu ajar isteri Nabi ni. Dia pakai didik. Nah, jangan buat perangai. Mungkin ada lah. Nah, ada gerak-gerak ada hadis. Isteri Nabi ni manusia biasa. Ada cemburu benar tak ada poin saya kena Nabi banyak. Nah, saya kena Nabi doa nak cindi-cinding ada sifat tu cemburulah benda kita kecek. Nah, dah. Dan jika kamu berdua tolong bantu untuk melakukan sesuatu yang menyusahkannya, tolong bantu. Tazahara dua orang kat ni. Dalam ayat ni dua orang ni.
duk pakak. Hafsah pergi hani sama ada asal kata kana. Hafsah kata, Aisyah kata, kalau Nabi mari, tu ayat terbusuk. Pakak-pakak. Nah, semua tu walaupun benda tak ada orang panggil ramai penderang. Kita nampak sisi kita. Kan biasa dalam keluarga kita dah. Tapi dalam keluarga Nabi ni Tuhan jauh medai. Tuhan tak boleh biar kita. Nah, kena beki. Sikit-sikit kompet naik-naik nanoi ni kena beki. Nah, ya kan daripada halus ni jadi makring. Nah, kalau tak beki tak. Nah, subhanallah. Nah, wa in tadhahara alain. Jika kamu berdua, ni berdua juga. Tadi tatuba. Nah, katanya nah, no tolong menolong. Nak pakai susah nak hati Nabi. Nah, fa innallaha huwa maulah. Maka Tuhan mai royak. Nah, kalau duk tolong nak jadi susah Nabi, pakat duk susah Nabi, ingat fa innallah, maka sesungguhnya Allah ni kampung Allah sendiri ni. Nah, ayat Quran mai turun gitu dah. Oh, takutnya dah. Huwa maulah. Mu kena reti dah bahawa Allah adalah penolong Nabi. You kian kau Nabi. Maka Allah hendaklah kamu dua tidak akan berjaya sebab Allah sungguhnya adalah pembelanya. Tuhan penpu. Apa pembela ni? Maksud siaga apa? Pembela. Kumkrong. Nah. Kumkrong. Apa Tuhan nak jaga dia. Nah, dah. Tuhan sendiri nak jaga dia. Maulah. Nah. Ada dua kalimah dah. Wallahu maulakum. Nah, Allah sebut dua kali dah. Wallahu maulakum ayat 9. Nah, dua kali tu dah sebut ni. Nah, wallahu huwa maulahu. Pertamanya kena tahu. Nah, isi Nabi kena reti kata Tuhan tak mai kau buat isi Nabi. Tapi Allah tajuk kau Nabi. Nah, huwa maulahu. Allah adalah pembela Nabi, pokpong Nabi. Nah, bukan Allah seorang dak. Pada Allah seorang pada dah. Tapi nak Tuhan nak nampak jinja balik Nabi ni. Kalau mu susah Nabi, wa Jibril dan malaikat Jibril akan tolong Nabi. Nah, wasalihul mu'minin dan orang soleh-soleh orang mukmin katanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nah, memangnya Abu Bakar belum ada ni, Umar goyak dah. Nah, kalau isi-isi Nabi buat nyusah Nabi, kami Abu Bakar, Umar, Uthman nak sekali. Nah, Allah berkala dengan Nabi, malaikat-malaikat dan kami orang beriman bersama Nabi. Umar kecek dah kelima ni. Nah, pada isi Nabi tu. Nah, wasalihul mu'minin wal malaikah. Dan malaikat lagi banyak nu lagi. Nah, ba'da dzalika zahir. Nah, selain dari Jibril serta orang-orang soleh dari kalangan orang-orang beriman dan malaikat-malaikat juga menjadi penolongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Tengok dah. Kita hari ni pun kita perempuan deraka pada suami Nah, akhir zaman Nabi kata banyak suami pada isteri tanda kiamat. Suami isteri deraka pada suami. Nah, karena boleh jadi karena salah satunya ulama di pagi haji kata karena suami tak ada buat sebagai suami. Nah, perempuan jadi banyak kena ambil tugas letih dia. Nah, pamolah hok banyak dah. Hok zaman tak letih pun mulut banyak dah. Nah. Ngana masuk kiamat buat tina. Nah, kita nak bukan masalahnya nak beki berangan nak jadi ahli syurga. Quran nak beki kita jadi ahli syurga. Lama-lama dunia lah ni orang dok orang retina kena bebas, retina kena sitik seripak sekali dengan tahu tiap berpucai gapo. Negeri kita hingga tak bunyi mana ni. Nah, retina tahu minta tahu tiap pucai. Ada gapo lah dah tahu tiap boleh tu. Nah, apabila Islam kita ada ajarannya. Nah, sini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar isi-isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau membuat jadi susah hati Nabi, memangnya Nabi kau ni bila berlaku lagu ni Nabi berlaku tu, Nabi hidup iktikaf dalam masjid sebulan. Tak ada duduk dengan siapa-siapa. Tak ada duduk dengan siapa-siapa sebulan. Nah, subhanallah. Cerita ni ada takut pak dengan surah Al-Azab. Nah. Tu ibu Allah banyak lagi kita nak ngaji ni. Nah, untuk setara ni mata ayat 4 Bik Mami bagi ni kata kita ngaji surah ni boleh jadi kena makan masa juga minggu juga dah. Minggu depan pun kita nak ngaji ayat ni lagi. Nah, ayat 5 tak habis lagi. Nah, ayat 5 nah. Insya-Allah hari ni tu kita ambil sekadar Allah Subhanahu Wa Taala nak enam
ajurkan kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang ni. Nah, lepas tu dalam hadis lain, hadis mari tanya, siapa dua orang tu? Ibn Abbas lama setahun dan hati nak tanya Umar. Kalau Nabi kata, Tuhan kata dua orang tu. Isteri Nabi dua orang tu pia. Tu kata hekkan kita tak apa kita tahu dah moga ada siap belaka dah. Zaman hekkan dah jadi masa Nabi dulu 1400 tahun lepas dah ni. Ya, rahsia tahu gapo dah jadilah keluarga Nabi. Nah, alhamdulillah kita ni boleh tahu mudah nah, tapi tak ambil tahu pula. Nah, ada Umar itu Abbas dia tanya Rasul tanya Umar, tak ya ambil peluang hari nak buat haji tu. Nah, dalam nak buat haji Abbas tolong Umar dak ambil ismaya gapo, dia cuai okat tanya Umar. Nah, tanya Umar tu siapa Tuhan maksud ia dua orang tu. Nah, isteri mana? Nah, pendek ceritanya kata Umar jawab kata siapa lagi? Nah, iaitu Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kita doa hati. Nah, bila tersebut isteri Nabi, adat kitanya kata radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum. Kalau sebut amak radhiyallahu anhum. Nah, radhiyallahu anha kalau sore Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, adat orang maraya kita bila sebut nama isteri Nabi, sahabat-sahabat kita doa with dia. Nah, ya kerana ada hari ni ada istilah kita sendiri bila sebut nama sahabat mereka supoh. Mereka kecil tak molek iaitu kaum Syiah seperti kaum Syiah. Nah, sebab tu kita nak beriman tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita disebut nama Nabi kita selawat ke Nabi. Bila kita sebut nama-nama sahabat dan sahabiat kita katakan radhiyallahu anhun, radhiyallahu anha. Tuhan redha terhadap dia. Nah, kita doa ke dia. Doa dia. Nah, subhanallah. Kecik molek bang. Nah, yang dia dah. Kita doa tu boleh kita tak. Tak semua dah. Jangan kita doa ke orang ni boleh ke dia ya. Nah, kita hak ni berat mulut bang. Nah, berat mulut. Tak boleh doa mana. Nah, doa kita watik macam kita lalu bakat demam belaka. Tengok jumpa alhamdulillah Allah syfiki, Allah afiki. Nah, Allah sembuhlah penyakit kita, dah sihat selamat gila kita. Hanya tu tak apa dah. Hanya tu tak apa dah. Kalau kita kata ke orang tu Tuhan kita, malaikat tolong amin kita. Jadi ingin mulut insya-Allah dah. Itulah sikit sebanyak kita bacalah ayat ni dah. Bahagia banyak lagi tafsirannya. Nah, tapi hari ni biasa cukup kadar tu dulu. Mari kita sambung lagi semula minggu depan biiznillah insya-Allah. Insya-Allah. Nah. Wallahu alam, wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik.